Assalamualaikum and selamat datang ke channel aku di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah paranormal, misteri dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Okey, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua viewers aku yang sedang menonton His Shadows channel ni, and juga kepada subscribers aku yang setia dari awal sampai ke hari ini. Jasa baik korang, hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Okey, thank you for the support guys. And seperti mana yang korang tahu, alhamdulillah kita baru sahaja menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-65. So marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kita terhadap Ilahi kerana kita masih hidup di negara yang aman dan damai. So kisah pada hari ni yang aku bakal kongsikan dengan korang adalah merupakan satu kisah yang dikongsikan oleh salah satu subscribers aku. Okay, dia nak share, dia suruh aku share lah pengalaman dia, bukan pengalaman dia sendiri, pengalaman satu insiden yang berlaku di syarikat yang dia bekerja satu ketika dahulu. So tanpa membuang masa, jom layan kisah seram pada hari ini. Let's go. Alright, so kisah pada hari ini merupakan satu kisah seram dan juga kisah benar yang pernah berlaku di satu syarikat ni yang aku tak boleh nak bagikan nama. Tapi syarikat ni boleh dikatakan agak terkenal di seluruh negara lah. Okay, so kisah ni terjadi pada seorang security guard yang bekerja di syarikat tersebut. So, first kali, pernah tak korang terfikir bila-bila cakap pasal kisah seram kan, especially kisah seram yang ada berkaitan dengan hantu ataupun segala benda-benda yang mistik ni kan, pernah tak korang terbayang sama ada korang sedar tak apa yang berlaku ketika itu ataupun sekali imbas sahaja. So macam dalam kisah pada hari ini berlaku kepada seorang pekerja security guard yang bernama Pak Samad, bukan nama sebenar. So Pak Samad ni merupakan seorang security guard yang macam aku cakap tadi, di sebuah syarikat yang terkenal di seluruh Malaysia. And Pak Samad ni juga adalah seorang yang amat berdedikasi. Okay, so selepas dia dah bersara daripada pekerjaan dia yang dahulu, dia ingat okeylah dia still nak dapat income yang lebih, so dia decide untuk bekerja sebagai security guard. Dia tak kisahlah, as long as ada kerja, tiap-tiap bulan ada gaji. Okay, macam tu. Tapi Pak Samad bukan hanya fokus menjadi security guard. Pak Samad juga ada perniagaan dia sendiri, di mana isteri dia akan membuat perniagaan tersebut di waktu pagi, and Pak Samad akan menjadi security guard. Tengok pada keadaan lah, dia ada shift pagi, dia ada shift malam, macam tu. So bila fikir balik kan, banyak kerja Pak Samad nak kena buat. Yelah, dia kena tolong isteri dia dengan perniagaannya, and then lepas perniagaan dia kena jadi security guard pula kan. So kira banyak lah dia punya masa dia invest untuk bekerja. Tapi bagi Pak Samad itu bukan satu benda untuk dia rasa untuk mengeluh lah kan, untuk mengeluh. Dia rasa macam itu adalah satu tanggungjawab dia, and sebagai ketua keluarga itulah benda yang harus dia lakukan supaya dapat menyara keluarganya. So nampak Pak Samad ni seorang yang bertanggungjawab. So macam aku cakap ni, Pak Samad ni dia boleh dikata dalam lingkungan umur 50-an yang tu. So walaupun dia dah boleh dikata berumur dah lah, namun itu tidak menghalang Pak Samad untuk go beyond Call of Duty. Call of Duty bukan game. Beyond Call of Duty ni basically melakukan kerja-kerja walaupun itu bukan kerja yang dia patut lakukan. So itulah contohnya what's beyond Call of Duty lah. So disebabkan semangat Pak Samad ni, cara dia kerja, dedikasi dia terhadap kerja tersebut, dia selalu mendapat puji-pujian dari pihak atasan atas komitmen yang ditunjukkan semasa dia bekerja. Namun segalanya bakal berubah disebabkan oleh satu pengalaman yang Pak Samad tidak boleh lupakan sampai ke hari ini. Alright, so kisah ini bermula di mana Pak Samad disuruh bekerja shift malam lah. So selalunya Pak Samad ni macam tak kisah lah, dia boleh je lakukan kerja tersebut kan, kerja shift malam. Bagi dia dah buat banyak kali pun and tak ada isu pun. So Pak Samad pun setujulah, okey lah, fine. Disebabkan dia kena jaga shift malam, dia pun setuju and proceed untuk bekerja shift malam. So apa Pak Samad buat is that, pagi tu dia akan tolong isteri dia dalam perniagaan dia, and lepas dah settle everything all, dia balik dulu and rehat-rehatkan diri dulu, and petangnya tu dalam pukul 5 tu dia keluar and dia pergi ke syarikat tersebut untuk melakukan tugas dia sebagai security guard. So isu dia tak ada apa-apa lah, okey.
Sebab macam aku cakap tadi, Pak Samad dah biasa dengan shift malam. Tapi malam yang Pak Samad bakal bekerja ni, malam ni bakal mengubah hidup dan pengalaman dia bekerja di syarikat tersebut. So macam biasa pada malam tu, Pak Samad bersama rakan setugasnya, so selalunya security guard untuk shift malam dia akan ada 2 orang lah. Kalau company tu besar, 2-3 orang macam tu. So macam syarikat ni dia ada 2 orang shift malam security guard. First thing diorang akan buat, diorang akan check ronda-ronda lah. Lepas working hours, diorang akan kunci pintu utama, and mana-mana pintu yang mana orang awam boleh masuk, diorang akan start tutup semua tu, and then make sure that semua kawasan yang dekat dalam bangunan tu tak ada orang kata orang yang bukan bekerja dalam syarikat tersebut. So itu antara tugas-tugas yang Pak Samad dengan rakan sepetugasnya, iaitu aku bagi nama lah sepetugasnya, iaitu Amin. Pak Samad dengan Amin akan make sure all semua benda tu dah selesai. So selepas dia dah buat semua benda tu, dalam lebih kurang pukul 11 malam macam tu, Amin, rakan setugasnya, dia ada emergency call daripada isteri dia yang Amin terpaksa untuk tinggalkan tempat dia, dikira macam time off sekejap lah, untuk bawa anak dia ke klinik. Sebab dia bagi tahu Pak Samad yang anak dia tengah demam panas and dia nak rush untuk pergi klinik lah. Tapi bukan untuk cuti satu malam tu, tapi hanya untuk beberapa jam saja, dalam paling maksimum 2 jam yang tu, untuk bawa anak dia check everything, and lepas tu dia akan datang balik lah. Amin akan datang balik ke syarikat tersebut. So Pak Samad pun cakap, okey lah, tak ada hal Amin, kau pergilah, kau pergi jaga anak bini kau dulu, and once kau dah settle, kau datang balik lah, and kalau ada apa-apa, kau just bagi tahu, kau call ke WhatsApp ke apa, untuk inform aku lah kalau ada apa-apa benda yang tak manis berlaku ke apa lah, kan. So Pak Samad boleh plan malam dia lah, kalau katakan Amin tak dapat untuk kembali bertugas pada malam tersebut. So benda ni bagi Pak Samad, dia bukan pertama kali dia pernah experience bekerja jaga security guard waktu malam seorang-seorang. Sebab kawasan office tersebut dia ada lah dari masa yang tertentu, consider still ada crowd dia lagi. Tapi lepas macam pukul 12 macam tu, dia dah start lah kurang crowd dia. So macam malam tu, Pak Samad macam okey lah, bagi Amin semua balik dulu, and then Pak Samad jaga, bagi dia macam tak ada masalah pun, sebab dia dah banyak kali dah pernah buat benda macam ni. So selepas Amin pun pulang, Pak Samad pun macam biasalah, dia akan round-round dekat area lobby tu, just nak check kok ada apa-apa ke, everything all. Dia akan berada dekat post dia lah, dekat lobby tersebut. So dari pukul 11 ke pukul 12, dari pukul 12 ke pukul 1, and dari pukul 1 sampai ke pukul 2, Amin still tak balik-balik lagi. So Pak Samad dah start risau lah, kok ada apa-apa yang terjadi ke apa ke, kan. Sebab Amin tak text apa, tak call apa-apa pun. So Pak Samad try lah call Amin. So ring lah few time, ring, tak jawab. So dalam fikiran Pak Samad, mungkin dia ni busy kot, mungkin ada anak dia tak betul-betul tak sihat ke apa, kan, jenis demam panas ke apa, yang perlukan perhatian Amin lebih lama sikit lah. So Pak Samad macam okey lah, mungkin sebab tu bersangka baik, and Pak Samad just WhatsApp dekat Amin lah, just bagi tahu lah, update lah ada apa-apa isu ke apa, so that Pak Samad boleh rancang malam dia dengan lebih teratur. Sebab dia lah jaga seorang, kan, tak manis tu kalau lobby tu tinggal tak ada orang. So selepas sejam daripada time dia text Amin, dah pukul 3 pagi waktu tu. So macam biasa, security guard dekat syarikat tersebut akan buat rounding lah dekat semua pejabat-pejabat, untuk check whether pintu dah tutup ke, ataupun ada lampu-lampu yang masih on ke, make sure yang tutup untuk jimat electricity dan semua benda-benda tu lah. Just untuk round check lah. Alright. So bangunan tersebut mempunyai 18 tingkat tau. Dia ada 18 tingkat, and Pak Samad kena pergi satu, and then benda tu tak adalah nak kata lama. Kan security guard dia ada macam satu kunci dekat tepi-tepi dinding, macam kunci besi tu, so diorang akan lock. Macam kira diorang dah pergilah survey dekat area tempat-tempat tu, so tak adalah lama. Just Pak Samad akan masuk, check semua okey, dan dia akan record lah yang dia dah ada dekat tempat tu. Tapi antara semua tingkat tu, dari tingkat 1 sampai tingkat 18, ada satu tingkat ni. So tingkat ni tingkat 15 tau. So tingkat 15 mengikut cerita yang dikongsikan pada aku, antara semua tingkat-tingkat tu, tingkat 15 adalah tingkat yang diorang kata paling keras tau. Banyak insiden, banyak entiti dan banyak benda yang selalu berlaku dekat tingkat 15 ni. Tapi apa yang buat special dengan tingkat 15 ni, tingkat 15 dia, office dia lain sikit tau. Office dia macam modern gila.
Alright, cantik dia punya perhiasan everything. And dia ada satu part office, and dia boleh keluar pergi macam ada satu taman tau. So dia macam ada pokok-pokok, ada air terjun, tapi bukan air terjun yang besar, air terjun yang macam cukup-cukup lah, just nice kat situ kan. So dia jadi macam tempat yang orang boleh lepak lepas time bekerja ke, bila stress-stress ke apa, boleh pergi kat taman tersebut. So memang dia punya modern look dekat tingkat 15 tu memang dahsyat lah. Tapi macam mana tingkat 15 yang boleh dikatakan paling keras, tapi tempat tu cantik? So di sinilah misteri dia. So bagi Pak Samad, dia tak ada isu nak pergi ke tingkat 15 tu. Bagi dia entiti lah, gangguan ke apa semua, dia tak ada isu lah. Bagi dia semua tu, selagi ada rasa berani dalam hati, dia okey lah, tak ada hal. And then plus dia nak pergi check sekejap je, bukan lama pun. So selepas dah selesai dekat tingkat 14, Pak Samad pun naiklah ke tingkat 15. So bila Pak Samad sampai ke tingkat 15, dia terkejut. Sebab apa? Selalunya, aku lupa bagi tahu ni, tingkat 15 ni, dia punya staff-staff dekat situ selalu ada khabar angin kan. Sebelum pukul 7 ataupun 6.30 macam tu, semua staff dekat tingkat 15 akan balik tau. Sebab itulah percaya yang tingkat ni keras. Ada entiti-entiti semua benda ni. Alright. So diorang cepat-cepat nak balik lah, staff-staff tu. Tapi Pak Samad dia tahu pasal benda ni. So Pak Samad sampai ke tingkat 15, dia tengok lah, lampu office still on lagi. So adakah ada orang lagi yang dalam office tersebut? So Pak Samad pun masuk ke office. So dia ada macam pintu kaca lah, kau kena masuk office tu. Pak Samad pun masuk, and dia start panggil lah, ada orang ke dalam ni? Ada siapa-siapa masih bekerja ke? Dah pukul 3 ni. So at first tak ada orang, tak ada sahutan ke apa. So Pak Samad macam mungkin staff tadi yang last tu lupa nak tutup lampu lah. So okay, Pak Samad nak pergilah tutup lampu. So elok Pak Samad jalan ke switch nak tutup lampu tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki tau. Tapak kaki. Pak Samad dah start rasa macam gentar dah kan. Dah macam adakah aku bakal terkena malam ni? So Pak Samad pusing kan, cek-cek perlahan-lahan semua. Tapi Pak Samad rasa lega sebab rupa-rupanya ada ada satu lelaki dekat dalam pejabat tersebut yang dia baru keluar daripada area pantry tau. So lelaki ni pun tegur lah Pak Samad ni. Dia tegur, dia kata, Pak Samad jangan tutup lampu, nanti saya tak nampak ni kan, gelap ni kan, saya masih ada kerja sikit kan. So Pak Samad macam, maaf, sebab saya ingat tak ada orang, sebab saya panggil tadi tak ada orang sahut, so saya ingat nak tutup lampu takkan nak bazir elektrik kan. So lelaki tersebut lah, okay, dia cakap, saya memang ada kerja lambat sikit, maklum lah, staff baru, so nak make sure benda-benda semua teratur, and then plus ada budgeting lah, apa benda semua dia bagilah, lelaki tersebut bagilah alasan-alasan dia kenapa dia masih berada dekat office tu. So lelaki tu continue sembang dengan Pak Samad. Pak Samad pun sembang sampai topi security Pak Samad pun dia dah letak atas meja semua bagai. Memang rancak lah sembang malam tu. So waktu tu masa dah menunjukkan dalam 3.45 dekat pukul 4 macam tu. So Pak Samad pun cakap, okey lah, dah lama sangat tinggal push dekat bawah, dekat lobby tu, tak elok kan, takut ada orang masuk kan, takut akan petugas balik ke apa, tak ada orang. So lelaki sebut macam, okey lah, saya pun fikir balik, better balik lah. Okay. So Pak Samad dengan lelaki sebut pun exit daripada pejabat tu. Tapi lelaki ni minta pertolongan Pak Samad. Okay, dia kata kat Pak Samad, boleh tak turun lift sampai ke basement parking, and nak tap card untuk keluar ke area parking lah, sebab dia katanya tak ada card. So Pak Samad macam, okey lah, tak ada hal lah, small issue lah, turun ke basement parking and then keluar lah. Okay. So Pak Samad pun turun and then sembang dalam lift semua bagai, macam tak ada apa-apa. So lepas dah sampai ke basement parking tu, Pak Samad pun tap lah dekat pintu tu, and pintu tu buka, and lelaki tu pun keluar lah. So sebelum lelaki tu berpisah dengan Pak Samad, lelaki tu cakap dengan Pak Samad, Pak Samad, topi security mana? Dan Pak Samad pun pegang, alamak, tertinggal pula topi dekat tingkat 15. Sudah, dia nak kena naik balik lah cerita dia. So lelaki tersebut hanya tersenyum. Dia senyum yang agak sinis, macam tu lah. Okay. Tapi lelaki tu berpesan dengan Pak Samad, ambil je lah topi tu esok, tak payah nak naik atas sekarang lah, waktu-waktu sekarang, just ambil esok je. Dan Pak Samad macam, tak ada lah, tak boleh, kalau topi tu tak ada, problem nanti kalau kata tiba-tiba ada spot check ke apa kan, nanti dipersoalkan mana topi bertugas semua benda tu. Tapi lelaki sebut kata, jangan, naik esok je, jangan naik sekarang. Tapi Pak Samad sebab dia berani kan, dia kental, so dia macam tak apa, tak ada masalah. And lelaki tu just senyum biasa, and then dia kata, okey Pak Samad, saya bergerak dulu.
lelaki tersebut pun jalan lah, walk off. And then Pak Samad tersedar something tau. Sepanjang dia bercakap dengan lelaki tersebut dekat basement parking tu, dia perasan yang tak ada kereta dekat area parking tu kan. Dia macam, lelaki ni saya mengaku, tapi kereta dia pak mana? Ke dia tak ada kereta, ke dia naik motor? Tapi selalu motor orang park dekat atas, tapi tak nampak pun motor. Dan Pak Samad malah nak fikir panjang. Dia bersangka baik, mungkin kereta dia park dekat tempat lain yang aku tak nampak kot kan. So bersangka baiklah. So lepas dah settle semua tu, Pak Samad pun naik lift dan kembali ke tingkat 15. So bila sampai ke tingkat 15, dia nak exit daripada lift, dia ternampak yang troli cleaner tu, yang mop lah, semua vacuum dan nak buang sampah tu, troli tu berada di hadapan pintu utama nak masuk pejabat tersebut. Pak Samad dah garu kepala. Macam mana pula ada troli kat sini? Tadi tak ada troli. Dan Pak Samad fikir, mungkin cleaner datang kot. Apa benda cleaner pukul 4 pagi? Tapi Pak Samad bersangka baik, yang fikir mungkin cleaner datang awal lah kot. Tapi bagi aku pelik lah, cleaner datang pukul 4 pagi. Rajin mat kan. So anyways, so Pak Samad pun macam fikir, macam mana pula ada troli kat sini lah? Macam tak make sense. So Pak Samad pun malas nak fikir. So Pak Samad pun ambil topi dia and dia nak turun balik lah ke lobby. So lepas Pak Samad dah masuk dalam pejabat tu, dia carilah topi dia and dia nampak topi tersebut. And then at the same time dia cuba nak cari cleaner, tapi masalahnya pejabat tu gelap, tak ada orang kan. Takkan cleaner buat kerja dalam gelap, dahsyat apa kan. So Pak Samad pun try lah nak cari, sebab pelik ada troli kat luar tu tapi tak ada cleaner kat dalam ni kan. So Pak Samad pun cari tak jumpa kan dalam pejabat tu. And then tengah dia fikir macam okeylah, tak apalah, dia nak keluar lah daripada office tersebut. Elok dia nak langkah keluar, tiba-tiba dia terdengar bunyi air terjun tau. So macam malam dia orang akan off air terjun tu. Lalu bila time pagi, siang macam tu, bila orang bekerja dan everything, baru diorang on. Tiba-tiba Pak Samad terdengar lah bunyi air terjun tu. Pak Samad macam, alamak, ni mesti cleaner ni pergi buka ke apa, dia dekat luar punya. So better aku pergi check lah, kata Pak Samad. Dia nak make sure everything okay. So Pak Samad pun keluar ke kawasan yang terbuka tu, yang macam ada taman and everything all, and ada air terjun semua tu. So Pak Samad keluar, and then dia try lah usah-usah, tengok-tengok, and then dia terpandang dekat arah air terjun. And Pak Samad lagi jam. Sebab apa? Dekat tempat air terjun tu tengah nampak seperti ada orang tengah mandi dalam kolam tu. Apa benda pukul 4 pagi ada orang mandi dalam kolam tu? Tapi Pak Samad dia fikir dahsyat. Dia fikir mungkin cleaner tengah cuci kot. Apa benda tu, cleaner cuci kolam 4 pagi and then dengan air terjun, apa sekali shower ke apa benda. So okay fine. So dari jauh Pak Samad nampak macam bentuk manusia. Okay. And makin dia dekat sikit, dekat, dia nampak macam bentuk seorang wanita tau. Okay. And masalahnya bentuk wanita tu berkemban macam berkemban kain batik tu. And tengah mandi lah. Tapi tak adalah mandi je. Bukan macam tu. Dia macam just diri dekat tempat air terjun tu, and just macam sapu badan dia tua. So Pak Samad macam, apa benda lah aku tengok ni, orang tengah mandi kan. Pelik cleaner tengah mandi kat situ kan. So Pak Samad pun tegur lah, Cik buat apa kat situ cik? Cik tak boleh mandi kat sini ni, air kolam ni, tak boleh. So wanita tersebut yang tengah mandi kat situ macam tak layan apa yang Pak Samad cakap atau panggilan daripada Pak Samad ni, macam buat tak reti je. So Pak Samad pun makin dekat. Cik tak boleh mandi dekat sini cik, ni air kolam terjun ni kena off, and then plus ini bukan tempat untuk mandi, dan tak boleh buat macam ni. So setelah dipanggil banyak kali, and selepas Pak Samad pun dah makin mendekati wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut dari time dia tengah mandi, tengah sapu-sapu semua, dia stop, dia just berdiri je. Dan Pak Samad pun macam ke belakang sikit, apa benda ni. So tiba-tiba kan, tak expect lah. Okay, Pak Samad cakap, Cik okey ke? And dalam sekelip mata lah, okay, dalam sekelip mata, bila wanita tersebut pandang, okay, so perempuan tu tengah membelakangi Pak Samad. Okay, perempuan tu tengah pandang ke depan, Pak Samad kat belakang. Bila perempuan tu pusing dan pandang Pak Samad terkejut. Sebab apa? Wanita tu tak ada muka. Apa? Tak ada muka weh, tak ada
mata tak ada, hidung tak ada apa. Pak Samad terkejut. Astaghfirullahalazim. Terkejut dia terus, Pak Samad dah tak fikir apa, dia terus lari keluar daripada taman tersebut. And sambil dia lari keluar daripada tempat tu, tiba-tiba dia terdengar macam wanita tersebut mengilai kuat gila. Memang kuat lah, yang tahap yang kalau kata kau 2-3 blok kau boleh dengar. Pak Samad lagi laju lah lari kan. Dia dah tak pakai lift lah, dia terus pakai tangga lah. Dia tak fikir lah, sebab kalau nak pakai lift tunggu kan. And masalah dia, sambil Pak Samad lari ni, dia terdengar seperti ada tapak yang masih mengejar dia. And sepanjang dia turun, bayangkan tingkat 15 nak turun ke first floor tu, sepanjang dia turun, dia boleh dengar benda tu tak, laju tau. And Pak Samad, yelah kau bayangkan dia dah umur 50 lebih lah, orang tua kan, mana nak lari laju kan. So sampai je Pak Samad ke tingkat 1 dekat kawasan lobi tu, dekat pos dia tu. Bila dia sampai, dia buka pintu dari tangga tu, dia keluar, dia nampak Amin dekat tempat tu. Dia nampak Amin dekat pos tu. And apa lagi, Pak Samad lari ke arah Amin, and dia marah, dia baran lah, dia jerit ke Amin. Amin, kau pergi mana Amin? Dah pukul berapa sekarang? Kan bukan nak bagi tahu aku kau lambat ke apa kan? And then tiba-tiba kau muncul kat sini. Dan Amin pun macam, kau apa hal? Amin pun bangun. Dia pun cakap, tak, Pak Samad apa masalah sekarang? Saya dah ada dekat sini pukul 1 tadi. Pak Samad pun macam, mana ada pukul 1? Pukul 2 aku WhatsApp kau, tanya kau kat mana, aku try call kau, kau tak jawab semua bagai. Tapi tiba kau muncul kat sini. Dan Amin pun, apa pula Pak Samad? Mana ada Pak Samad call? Mana ada Pak Samad WhatsApp? Saya yang WhatsApp Pak Samad, tapi Pak Samad yang tak balas. Saya call Pak Samad tak call, tak jawab. Macam mana? Dan Pak Samad macam, tak ada, kau menipu lah semua, kau tengok phone ni kan. Tapi Amin pun cakap, tak, Pak Samad, bawa tenang. Apa dah jadi? Pak Samad dah tak boleh fikir lah tu, sebab dia dah tak boleh bayang apa yang dia nampak tadi tu. Dan Amin pun cuba tenangkan dia. Amin cakap, Pak Samad istighfar. Pak Samad istighfar. Bertenang. Dan lepas beberapa minit macam tu, baru Pak Samad macam relax sikit. Dan Amin cakap, tak Pak Samad, masalah dia sekarang ni, saya dekat sini dari pukul 1. Kenapa Pak Samad kata pukul 2 Pak Samad teks? Macam tak logik ke Pak Samad? And then bila saya sampai sini, Pak Samad tak ada dekat lobi. Dan Pak Samad tunjuklah bukti yang dia call Amin ni. Bila dia nak tunjuk bukti tersebut, Pak Samad scroll. Okay, Pak Samad check dekat phone dia, tak ada call log ataupun history call yang menelefon Amin ni. Tu satu hal. Lagi satu hal, tak ada WhatsApp yang dihantar kepada Amin. Macam mana tu? Kan? Pelik kan? Aku pun dengar, aku baca cerita ni pun aku pun pelik kak. Tapi masalahnya, Amin yang call Pak Samad and also WhatsApp. And masalah dia, dalam phone log Amin ni, history call, ada bukti yang Amin buat telefon, buat panggilan ke Pak Samad. And juga, ada juga message yang dihantar ke Pak Samad. Tapi Pak Samad tak terima message tu and tak terima call tersebut. Pak Samad lagi dah jam lah. Macam, apa benda dah berlaku ni? And then Amin pun cakap, Pak Samad tahu tak sekarang pukul berapa? Pak Samad cakap, dah pukul 4 dah. Pukul berapa lagi? Dan Amin cakap, tak, masalah ni Pak Samad, jam sekarang menunjukkan 2:30 pagi. Macam mana Pak Samad cakap pukul 4? Pak Samad dah lagi jam lah. Pak Samad cakap, Amin, kau menipu lah. Time aku nak pergi buat ronda tadi, dekat pukul 3 jam tu tau. Okay, aku naik semua sini, and aku tahu last aku dekat atas pukul 4 lebih. Tu yang aku turun sekarang ni. Amin cakap, bawa tenang Pak Samad. Cuba Pak Samad check jam dekat PC, jam dekat dinding, dekat CCTV, and jam tangan Pak Samad sendiri. So Pak Samad tak puas hati, fikir macam Amin ni nak buat cerita bagai. Dia pergi tengok dekat monitor komputer tu, jam menunjukkan 2:35 pagi jam tu. Pak Samad dah jam lah. Dan Pak Samad tengok ke jam dinding pun sama, 2:35 pagi. And recording CCTV menunjukkan jam 2:35 pagi. And last kali dia tengok, Pak Samad tengok jam dia sendiri, again, jam menunjukkan 2:35 pagi. Pelik tak? So, apa yang terjadi tadi? Kan? Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. So, ini yang misteri dia ni. Kan? Tak cukup dengan menilai tadi, dah lain macam dah ni. So, Pak Samad macam tak puas hati. Amin cakap, apa kata?
kita tengok recording CCTV. Tengok apa Pak Samad buat. So, Pak Samad pun setuju. Pergi dekat CCTV, start tengok. So, Pak Samad pun tengoklah. Dari time Amin tinggalkan office, kan, tinggalkan syarikat tu untuk balik, sampailah semua insiden tu. So, dari pukul 11 sampai 11:15 setengah jam tu, Pak Samad tengah check kawasan, dan dia duduk sekejap, and tanpa Pak Samad sedar, Pak Samad tertidur. And dalam 15 minit lepas dia tidur tu, dia terbangun, terkejut. Okay, dia bangun dalam pukul lebih kurang 11:45 jam tu. And Pak Samad tengoklah jam, nampak tengok jam kan. And dia check PC, dia check dekat dinding semua, nak make sure jam pukul apa. And pada waktu tu lah Pak Samad mengeluarkan telefon dia and text. Nampak macam dia tengah text dekat si Amin ni. Time tu Pak Samad tengok, nampak aku tengah text and aku cuba call kau. Tapi masalah dia, call log tak ada. And Amin pun tak dapat panggilan tersebut. And lepas dah semua benda tu, jam dah menunjukkan jam pukul 12.30 jam tu tau. So time tu lah Pak Samad membuat rondaan dia. Dia naik ke tingkat semua tu. So Pak Samad keluar daripada post dekat lobby tu dalam pukul 12.30 jam tu, and naik everything on. So CCTV follow lah track Pak Samad pergi mana. So bila sampai dekat tingkat 15, office tu kan, ingat tak first tadi yang time dia jumpa lelaki tersebut kan, office tu gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Tapi Pak Samad dengan Amin tengok kat CCTV, Pak Samad masuk ke dalam office tu dalam keadaan gelap. Bila Pak Samad masuk, and diorang tukar angle lah. Okay, tukar angle, sebab once dah masuk, dia tak boleh nampak apa yang dalam office tu. Tapi dekat angle dekat luar, dekat taman tu, boleh nampak sikit-sikit lah. So nampak Pak Samad sedang bercakap dengan seseorang. Sedang bercakap, and then dengan macam tadi aku cakap, dia buka topi dia letak atas meja semua, sembang. Amin pun tanya Pak Samad, Pak Samad sembang dengan siapa sebenarnya? Dan Pak Samad pun cakap lah, tadi ada lelaki dekat pejabat tu, dia kata dia baru, and dia kena ada buat banyak kerja tu, dia balik lambat lah. Dan Amin macam fikir, mana mungkin Pak Samad, semua orang dah balik, especially tingkat 15 tu tak ada orang yang berani. Even kalau kata budak tu baru, bos dia pun sendiri akan suruh dia balik. Dan Pak Samad dah start seram sejuk dia lah. Okay, dah start takut dah. Dan dia continue tengok CCTV. Dia dah nampak Pak Samad keluar exit dekat tempat tu, keluar exit, and macam orang ingat tadi, yang dia nak bawa lelaki tersebut pergi dekat basement parking. So Pak Samad naik pula, masuk dalam lift. Bila masuk dalam lift, nampak Pak Samad rancak sembang. Tapi tak ada orang dalam lift tu, kosong. Pak Samad seorang ke. Dan Amin cakap, Pak Samad sembang dengan siapa sebenarnya ni? Dan Pak Samad just terdiam. Dia tak boleh nak jawab apa-apa. So dia continue tengok. Sampai dekat basement parking, Pak Samad keluar, tap pintu tu, buka pintu. Nampak sekali lagi Pak Samad bersembang dengan seseorang, tapi tak ada orang. And then Pak Samad tutup pintu tu, and Pak Samad naik lift balik and naik ke tingkat 15. And diorang pun continue lah monitor CCTV tu. Again, Pak Samad masuk dalam office yang gelap. Troli tu ada. So Pak Samad alih tepi sikit sebab nak masuk dalam pejabat. Pak Samad ronda lah dalam pejabat tersebut. And then diorang tukar lah CCTV ke Pak Taman, sebab Pak Samad keluar dekat taman tu. The best part is, tadi Pak Samad nampak air terjun tu on. Dalam CCTV tu, air terjun tu tak on pun. Tak ada orang dekat air terjun tu. And nampak Pak Samad mendekati air terjun tersebut sambil macam mulut dia terbuka-buka. CCTV kan ada few CCTV yang tak moden dan tak boleh nak dengar suara ke bagai. So nampak macam ni lah, macam bercakap dengan seseorang. Dan Amin pun tanya, Pak Samad cakap dengan siapa dekat air terjun tu? Again, Pak Samad dah diam. Sebab apa yang dia nampak tu dah macam benda tu dah jam otak dia tu. And tiba-tiba lepas tu, boom, Pak Samad lari. Pak Samad lari keluar pintu pejabat, semua keluar daripada taman, everything all, and masuk tangga, and akhirnya dekat lobby lah. So time ni lah Amin macam, Pak Samad, apa sebenarnya dah berlaku kat atas ni? Macam mana Pak Samad boleh fikir pukul 4 padahal baru pukul 2.30 semua benda tu? Pak Samad tak cakap apa-apa. Pak Samad just duduk ke tepi. Amin pun tengok Pak Samad macam, apa dah jadi sebenarnya ni? And sampailah pukul 7 pagi macam tu, mana shift diorang berakhir, Pak Samad pun diorang pun balik ke tempat masing-masing. And selang beberapa hari lepas tu, Amin nampaklah Pak Samad datang ke syarikat tersebut, tapi tak berpakaian security semua. Dan Amin pun tanya, Pak Samad, apa jadi? Pak Samad tak kerja ke apa? Dan Pak Samad just bagi tahu Amin, aku dah letak jawatan, aku tak nak kerja dekat syarikat ni lagi. Amin pun tanyalah, kenapa Pak Samad? Kenapa tak nak kerja dah?
apa dah jadi. And Pak Samad pun menceritakanlah apa sebenarnya yang dah berlaku and everything. And dia kata dia dah tak boleh fikir straight, dia dah stres. And dia macam dah terbawa-bawa perasaan tu sampai balik rumah. And dia kata dia tak nak ada apa-apa kaitan dengan syarikat tu dah. So dia pun dah letak jawatan. And dia bagi tahu Amin berjaga-jagalah, okay, especially dah tingkat 15 tu. So Amin pun dah risau. And then Amin pun nampak semua CCTV footage tu. Tapi masalah dia, apa yang dia nampak, dia tak boleh bagi tahu apa-apa tau. Sebab ini memang polisi semua syarikat, kalau ada gangguan ke apa memang tak boleh cakap, sebab ia boleh mengganggu mengganggu prestasi syarikat tersebut. So lepas Amin dah dengar semua penjelasan Pak Samad tadi, Pak Samad pun balik. Yang lepas tu Amin pun resign. And rakan sekerja Amin pun tanya kenapa resign. Amin bagi tahu rakan sekerja dia, rakan sekerja dia pun resign. And dia pun resign. Okay, tu gurau. Okay, tak, benda tu habis kat Pak Amin. Habis kat Amin lah. So Amin lepas dah dengar semua tu, Amin pun okey lah, fine, biarkan Pak Samad tu. Memang adalah entiti yang ada dekat tingkat 15 tu mengikut pekerja-pekerja dan staff-staff yang dekat situ. Tapi tak banyak lah orang macam fikir banyak lah, okey, pasal benda tu. Yang tak manis sedap benda ni berlaku kat Pak Samad. And memang kacau lah dia. Dan bukan kacau dari segi apa, Pak Samad dah macam bukan dalam dunia dia time tu. And waktu yang dia fikir pukul 4 sebenarnya baru pukul 2. And then time dia fikir dia naik dekat tingkat 15 dah pukul 3, padahal baru 12 lebih. So nampak tak dia dah main. And then lelaki yang dia sembang punya tak ada orang pun dalam pejabat tu. Lampu tak on, tak ada apa-apa pun. And lepas tu dengan perempuan yang mengilai dengan muka tak ada tu, lagilah jam Pak Samad kan. Yes, aku tak terkejut. Memang ada banyak syarikat-syarikat ataupun mana-mana company, office ke, hotel ke, mana-mana lah kita pergi, benda ni sentiasa ada, okay? Tapi is how kita manage keadaan lah, alright? Kita kadang-kadang pun benda ni bukan kita punya kawal, bukan bawah kawalan kita. Benda tu kalau nak jadi, benda tu jadi, okay? And aku sendiri pun bukanlah nak cakap aku berani lah, tak ada hal lah tu, tak ada. Aku takkan cakap benda-benda macam tu. So bila terkena batang hidung sendiri, memang tak manis lah. The only thing that we can do is kita boleh sentiasa berdoa, moga dilindungi daripada segala gangguan, daripada segi gangguan bahaya ke apa kan, and gangguan-gangguan ataupun ancaman daripada manusia, binatang ataupun jin sendiri, jin sekalipun lah. Okay, moga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so aku harap korang semua enjoy dengan kisah pada hari ini. Okay, bagi aku agak misteri juga kisah malam ni kan. Okay, and dengan keadaan Pak Samad semua, everything all. So aku harap korang semua terhibur. Aku harap korang semua suka cara penceritaan aku. And kalau korang rasa ada apa-apa feedback ataupun apa-apa komen sekalipun yang korang nak kongsikan, ataupun yang benda yang boleh aku perbaiki, korang boleh drop komen dekat bawah. And again, aku ingin mengucapkan kepada semua viewers aku yang sedang menonton H Shadows Channel and subscribers aku, terima kasih banyak-banyak. And aku amat menghargai sokongan daripada korang semua. Okay, so kepada semua viewers baru aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang like, share and subscribe ke channel aku. And jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang aku naikkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, and korang tak adalah yang miss kan mana-mana video baru aku uploadkan. So as usual, by the orders of the shadows, sehingga kita berjumpa lagi di episod ataupun di series ataupun di segala-gala kisah yang akan datang. Aku harap korang semua jaga diri. Okay, take care, stay safe, stay healthy. Nama aku Shadows. Assalamualaikum.